Ratusan pejuang masyarakat India yang dilupakan. Kemanakah hala tuju para pemimpin masyarakat India? Sejak zaman dahulu lagi, golongan cendekiawan, dramawan, karyawan, budayawan dan seniman memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara. Golongan ini terus menyuarakan pelbagai isu termasuklah kepincangan masyarakat, semangat cinta akan negara dan juga peri pentingnya perpaduan kaum. Masyarakat Melayu terus meletakkan golongan pejuang bangsa ini pada kedudukan yang terbaik. Mereka terus disanjung dan diberikan pengiktirafan yang sewajarnya. Pendeta Zabah, Dato' Osman Awang, sastrawan Krismas Dato' Shanun Ahmad dan Dato' A. Samad Said merupakan antara seniman dan ilmuwan yang masih dijunjung oleh masyarakat Melayu dan rakyat Malaysia. Walaupun Profesor Shanun Ahmad dan Dato' A. Samad Said pernah lantang mengkritik kerajaan, mereka tetap tidak pernah dipinggirkan oleh kerajaan. Profesor Khoo Kay Kim juga antara ilmuwan dan sejarawan yang tidak pernah dilupakan. Begitu juga Profesor Lim Swee Tin. Banyak antara ahli politik yang dahulunya bergelar Encik menjadi Datuk. Datuk pula bergelar Tan Sri dan Datuk Sri. Datuk Sri pula berseri dengan wajah Tun. Adakah senario ini membuktikan hanya golongan ahli politik sahaja yang bertanggungjawab membangunkan negara? Mengapa sastrawan dan budayawan India yang turut menghulurkan jasa bakti dipinggirkan begitu sahaja? Berikut antara pejuang masyarakat India yang tidak pernah mendapat pengiktirafan. 1. Encik Ray Shanmugam, penyanyi tersohor negara dan antara penyanyi yang pertama merakamkan suara dalam piring hitam. 2. Encik Ko Sarangabani, bapa dunia persurat kabaran, memulakan akhbar bernama Tamil Murasu dan menyemai kepentingan ilmu dalam kalangan pelajar. 3. Encik Swama Sanma, bekas guru besar sejak zaman sebelum perang. Beliau merupakan pelopor puisi Tamil Malaysia dan Raja Puisi Malaysia. Puisi-puisi mendiang masih menjadi komponen sastra dalam PT3, SPM, STPM dan Menara Gading. 4. Encik M. Duriraj, bekas penjawat awam Jabatan Penerangan Malaysia, sastrawan yang mengkaryakan pelbagai topik yang menyentuh kepincangan sosial. Antara tokoh yang mengilhamkan Persatuan Penulis Tamil. 5. Encik S.M. Idris, pejuang alam sekitar yang tersohor. Beliau menjadi pengasas Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Beliau antara tokoh yang meningkatkan kesedaran konsima dalam kalangan rakyat. 6. Encik Kare Kilar, penulis tersohor negara dan antara penyair Tamil yang amat disegani. Merupakan wartawan akhbar yang popular. Beliau meninggal dunia dalam suatu nahas jalan raya. 7. Encik Mah Ramaya, bekas penjawat awam Pos Malaysia. Penulis novel dan cerpen yang tidak tolok bandingnya. Banyak menulis karya tentang perkembangan bahasa Tamil di Nusantara dan di dunia. Pernah beberapa kali memenangi pertandingan bertaraf antarabangsa. Seterusnya, Profesor Ray Kartigesu, anak kelahiran Pulau Pinang ini telah banyak menghasilkan karya berbentuk kajian. Penulisan beliau terus menjadi gazana buat barisan pelapis. Antara ratusan pejuang bangsa ini, tidak ketinggalan Encik Sa
yang masih aktif sehingga kini. Kelab Bel Belia Tamil merupakan antara persatuan belia yang telah banyak memberi sumbangan terhadap golongan remaja. Antara tokoh yang meningkatkan kesedaran dalam kalangan belia terhadap peranan mereka dalam arus pembangunan negara. Tepuk dada, tanya selera. Siapakah yang harus mengiktiraf peranan para pejuang ini? Sudah tentu MIC yang merupakan satu-satunya parti terbesar yang mewakili kaum India. Kita tidak boleh menuding jari kepada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan pihak istana jika tokoh-tokoh ternama ini tersisih daripada menerima anugerah istana. Istana langsung tidak bertanggungjawab dalam mencari para pejuang seumpama ini. Ahli-ahli politik melalui parti politik pemerintah yang mengemukakan senarai penerima anugerah dan pihak istana akan mengurniai mereka pingat, bintang dan darjah kebesaran. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading dan manusia yang pergi meninggalkan nama. Tokoh-tokoh India ini umpama barangan berjenama yang tidak ternama akibat segelintir negarawan yang hanya melihat peluang untuk menjamin kedudukan diri mereka sendiri. Berani kerana benar.